Baik, dah pun 6.20 petang. Kita masih lagi bersama-sama yang berbahagia, Ustaz Fawaz Fazil. Ustaz, kita terus baca WhatsApp Ustaz ya. Baik. Daripada siapa ni, kejap ya Ustaz. Daripada Haji Makjam, Felda Jengka 24 Pahang. Selalu kalau kita menguap, tutup dengan tangan. Kemudian kalau kita menguap sedangkan kita memakai mask, adakah kita perlu menutup lagi dengan tangan Ustaz? Kalau bas itu rapat, tak apa. Kalau berenggang, tutup dengan mulut, tak apa. Kita pegang untuk bagi mulut tu tidak terbuka. Sebab mask tu kadang-kadang ada yang ruang-ruang tersebut. Jadi better masih tidak kata taklah menghilangkan untuk letak tangan. Tapi kalau tak letak pun, takut tangan tu kotor dan sebagainya, tak perlu dah. Daripada Osman, Pulau Pinang, puasa 6 tu katanya buat masa awal Syawal pahala lebih daripada mengerjakan puasa 6 pada akhir Syawal. Betul ke Ustaz? Kita pegang pada nas, ujung awal sama, tapi konsep umumnya buat awal tu lebih lah sikit kelebihan dia. Tapi taklah menghilangkan ujung tu fadilat yang disebut dalam hadis dia. Daripada J Pula Melaka, saya makmun masbuk solat subuh, rakaat kedua dapat ikut imam masa imam baca doa kunut. Masuk rakaat kedua saya terlupa nak baca doa kunut. Sah ke solat saya Ustaz? Sah, cuma disunatkan sujud sahwi. Kalau tak buat apa, sah saja, tak ada masalah. Daripada Tukenon Muhammad Saleh, Skudai Johor, Ustaz, adakah batal kalau korek telinga ketika puasa? Ada orang kata batal Ustaz. Pendapat yang kita pilih tidak batal, insyaAllah. Tapi sebenarnya soalan ni banyak orang tanya. Kat kampung saya pun ramai yang kata batal. Betul. Daripada Roha Kepong, Assalamualaikum Ustaz, batal ke solat kalau kita menahan kentut? Makruh hukumnya. Daripada siapa ni? Dia tak beritahu nama ni. Sekiranya si suami bercerita dengan isterinya dengan mengatakan, abang dah bernazar kalau abang tak turun berat badan 15 kg, abang takkan cukur jambang abang. Bagaimana cara untuk melepaskan nazar tersebut Ustaz? Sebab berat badan tak turun-turun lah. Bayar kafarah kepada 10 orang miskin dan bertaubat nasuha. Bayar kifarah kepada 10 orang miskin dan bertaubat nasuha. Seterusnya daripada siapa ni? Daripada Kak Bit Jeram Melaka. Assalamualaikum Ustaz, dan kepada juri hebah, selamat hari raya yang ke-9. Maaf saya batin. Itu je Ustaz. Daripada sama Mat Halim Tasik Gelugor Pulau Pinang, apabila anak kita nak kahwin, apakah kita perlu bagi tahu kepada semua? Adakah menjadi kesalahan terlewat bagi tahu? Kepada siapa? Kepada semua, maksudnya orang kampung, keluarga, macam gitu. Tak, yang penting orang yang terdekat je lah yang perlu tahu sajalah. Yang alan. Tapi tak perlu satu Malaysia, satu kampung cukup dah. Daripada Milah Johor Baharu, pertanyaan saya, apakah hukumnya isteri beri bantuan duit untuk baiki surau tanpa pengetahuan suami, walau itu duit isteri sendiri? Tak perlu untuk duit isteri, tak perlu berbagi izin suami. Yang perlu izin suami tu duit suami dia. Duit dia bebas untuk berbelanja. Baik, faham. Daripada Kak Cik Baling Kedah, apa hukum seorang selfie cantik-cantik letak dalam Facebook padahal rupa sebenar taklah cantik sangat? Apa hukumnya Ustaz? Dia lebih akrab kepada terlarang. Dia nak beritahu begini nanti, untuk FB dan IT, guna wajah biasa saja untuk untuk promote dan sebagainya. Tapi promote lah barang, tak perlu untuk berlebihan dan seumpamanya. Daripada Abu Hurairah Sungai Siput pula, apa yang dimaksudkan dengan Nabi kata setiap hari mengingatkan mati, dan bagaimana caranya supaya saya dapat istiqamah? Istiqamah dulu boleh pergi kubur, tapi sekarang ni kita banyakkan baca buku-buku yang menunjukkan kepada akhirat, insyaAllah. Daripada Edi Ampang, Ustaz, puasa 6 Syawal pada tarikh hari-hari putih. Apakah maksud hari putih dan kelebihannya Ustaz? Hari putih adalah hari 13, 14, 15. Kelebihannya saya pun tak tahu. Tapi adalah pahalanya, insyaAllah. Baik. Daripada Rosmah pula,
Nak tanya, apakah hukumnya seseorang buka aib orang dalam WhatsApp dekat 100 lebih orang tahu WhatsApp tu? Salah ke dia menghukum orang macam tu? Membuka rahsia adalah haram. Ya. Kita buka WhatsApp orang tanpa izin adalah haram. Kerana ia melibatkan personal orang. Lepas tu mencerita aib orang dekat grup pun tak boleh. Tak boleh sebenarnya begini. Konsep tulis WhatsApp hukum sama yang bercakap. Kalau ia mengumpat lah. Begitu. Daripada Nabilah dan Nabil, dua orang ni Ustaz, Nabilah dan Nabil dari Batu 13 Puchong. Saya tak ada nak soalan apa-apa Ustaz, cuma nak ucap selamat hari raya kepada Ustaz dan penyampai kesayangan saya, El Azhar Omar. Saya suka dengan program ni. Selamat hari raya. Selamat hari raya juga. Terima kasih kerana suka Ustaz. InsyaAllah gandingan kami ni akan berterusan lah Ustaz. Untuk masa-masa mendatang. Baik, daripada Kak Ros pula, baru-baru ni ada orang bagi tahu Kak Ros, barang-barang yang disimpan sebagai koleksi seperti baju, handbag, mahal-mahal kena zakat. Betul ke Ustaz? Zakat hanya pada harta tertentu, handbag mahal tak ada zakat. Faham. Baju, botol, kereta pun tak ada Ustaz Tak ada. Kalau buat perniagaan, kalau beg tu berniaga, barulah ada zakat pada keuntungan. Sebab ada juga orang yang suka kumpul kereta, suka kumpul motor. Daripada Wan Yung Fatimah dari Kuala Kangsar, Perak. Puasa pada 29 Ramadan saya telah berbuka lebih awal 3 atau 4 saat begitu. Saya dah minum baru saya dengar azan. Perlukah saya ganti puasa tu Ustaz? Wajib, bukan perlu, wajib. Wajib walaupun 3-4 saat. Tak kira lah 0.0 saat lah. Itu gaban Ustaz, itu gaban. Ditukar baju 0.55 apa 0.05 saat je Ustaz Baik, seterusnya daripada Nasa Baling, Kedah. Saya mempunyai nilai solat fardu yang belum diganti. Nilai tersebut agak banyak. Soalan saya, bolehkah saya menggantikan solat fardu tersebut dengan hanya membaca doa iftitah bagi permulaan solat dan membaca surah Al-Fatihah di setiap rakaat sahaja tanpa membaca surah selepas membaca Al-Fatihah di rakaat 1 dan 2 pada solat fardu 5 waktu, termasuk tanpa membaca doa kunut pada waktu solat subuh? Tak, hukum jasa cuma kuranglah pahala. Sebab yang wajib baca Al-Fatihah, surah yang adalah sunat semata-mata. Kedua, bolehkah saya mengqadhakan solat fardu selepas solat subuh? Sebab ada yang mengatakan selepas solat subuh tidak dibenarkan apa-apa solat. Dilarang sembahyang sunat apa dia yang tidak bersebab selepas sembahyang fardu subuh. Okay, tapi kalau sunat qabliyah boleh dibuat selepas sembahyang fardu subuh, tapi nak buat ba'diyah tak ada, sunat hajat tak ada, sunat taubat tak ada. Kalau solat fardu Ustaz macam mungkin qada ni kot. Dia nak qadakan solat fardu selepas subuh. Boleh. Solat fardu tidak ada waktu haram. Baik. 5 pagi boleh, 3 pagi boleh. Boleh, bila-bila 3 hari pun tak apa. Baik, seterusnya daripada siapa dia tak beritahu nama, sah ke berpuasa jika masih dalam hadas besar? Contohnya malam sebelum bersama isteri tapi lupalah pula nak mandi wajib. Sah puasa. Berjuluk tidak menghalang berpuasa, hanya menghalang sembahyang. Baik. Yang menghalang puasa haid dan nifas. Baik. Daripada RHB Sarawak. RHB. Kalau dulu RHB ni Rashid Hussein Berhad. Saya terlajak subuh bangun pukul 7.25 pagi. Bolehkah saya qada subuh dan sunat duha? Selepas itu wajarkah saya sunat duha sedangkan kantoi subuh? Okey, bagus lah tu. Maknanya boleh Ustaz tambah kebaikan. Kita qada menambah duha tak ada masalah. Baik. Alhamdulillah boleh. Hasnah Ramli Al-Ustaz Kedah. Soalannya, boleh tak zakat wang tunai ASB dibayar dengan duit pencen? Terima kasih Ustaz. Tak apa, yang penting amount zakat itu sama dengan nilai zakat pelaburan. Kita ambil di mana pun tak risau. Seterusnya kejap Ustaz, nak scroll dulu. Ya. Ustaz,
Tolong saya Ustaz, berbalik kepada cerita tadi pasal mak Okoye terlantar. Isteri tak nak faham saya Ustaz. Isteri tetap minta cerai. Boleh ke saya lepaskan dia Ustaz? Mohon sangat-sangat. Ini kena tanya pejabat agama, bukan saya di radio. Sebab tak okey apa dia. Dia kena datang dua-dua Ustaz, senang kan? Betul. Haji Din Alor Pulai, Kangkung Alustar. Kat mana Ustaz? Kangkung ni? Kangkung ni asalnya dekat Simpang 4 apa tiap belah Pulau Kedah, tak pasti apa nak. Bagaimana bayar fidyah dengan betul Ustaz? Sebab ada orang cakap ada orang cakap menyurung beras atas tempat beroda dahulu, baru kemudian beras tu boleh disedekahkan. Ada, bayar dengan duit pun boleh, dengan beras pun boleh, tak ada masalah. Bagi orang miskin saja. Ni bayar. Mungkin dulu-dulu macam ni Ustaz, surung beras atas tempat beroda dulu, baru kemudian beras tu boleh disedekahkan. Tak ada. Tak ada kejap Ustaz. Kejap ya, scroll dulu. Assalamualaikum Ustaz. Aris Shah Alam Selangor. Apakah hukumnya kita solat berjemaah? Kadang sama imam, ada kala terdahulu daripada iman. Sah tak solat? Jangan. Apakah hukum kita solat berjemaah kadang-kadang sama dengan iman, kadang-kadang terdahulu daripada imam? Sah tak? Okey, benda-benda yang apa kalau baca satu rukun tak ada masalah, baca rukuk awal. Tapi kalau melebihi rukun yang besar, rukuk pun dia awal, dia i'tidal, sujud pun sampai 2 rukun besar, maka membatalkan. Setakat satu rukun tidak membatalkan. Ya. Norasiah Ghazali, Kampung Guar, Manong, Kuala Kangsar, Perak. Nak tanya, antara kita solat sunat sebelum solat wajib tu, yang mana patut kita doa dulu? Selepas solat sunat atau selepas solat wajib? Boleh dua-dua, tak ada masalah. Lagi satu soalan, puasa 6 saya dah buat 3 hari berturut-turut, Isnin, Selasa dan Rabu, Khamis cuti. Lepas tu nak sambung pula hari Jumaat. Boleh ke Ustaz? Boleh, tak ada masalah pun, Ustaz sekali. Daripada siapa ni? Kejap ya. Daripada Mi, Kuala Lumpur. Assalamualaikum Ustaz. Soalan saya, semasa saya muda, saya ada tinggal puasa dan kini usaha nak puasa ganti. Bolehkah saya buat puasa 6 walaupun puasa ganti belum habis? Boleh saja. Sebab kalau rasa orang panjang boleh, kalau orang pendek fadhal dulu. Itu macam menakutkan pula Ustaz cakap macam tu. Ada dia hukum dia macam tu. Aidil Abdul Wahab, Kota Tinggi, Johor. Hasil dari tanah pertanian yang telah difaraikan perlukah dibahagi-bahagi kepada pewaris-pewaris yang ada nama sebagaimana dalam geran tanah tersebut Ustaz? Saya ulang tak jelas. Hasil dari tanah pertanian yang telah difaraid perlukah dibahagi-bahagi kepada pewaris-pewaris yang ada nama sebagaimana nama dalam geran tanah tersebut? Ya, sebab benda tu hak mereka. Dan apakah hukumnya pula jika hasil pertanian tersebut hanya diambil oleh seorang sahaja, iaitu waris yang mengusahakan? Tak boleh. Walaupun dia seorang yang mengusahakan Ustaz. Tengok kepada kontrak, tengok dia usaha, dia berhak dapat upah. Nampak tak? Tapi faraid tetap dapat pembahagian kepada mereka yang berhak. Jadi bincang elok lah, tengok kontrak macam mana, tengok dia dapat upah macam mana. Itu benda yang simple saja. Baik, seterusnya daripada siapa ni? Ada Pasir Gudang. Seorang ibu tunggal yang tiada tanggungan mendapat sedekah sehingga 5 kali sepanjang Ramadan dalam bentuk bakul makanan, sedangkan ia masih menerima duit hasil dari kebun sawitnya. Makan pakaiannya pula ditanggung oleh anaknya. Bagaimana tu Ustaz? Pencerahan sikit. Dan orang nak bagi ambil lah, anggap sebagai hadiah lah. Tak kira 5 ke 8 ke Ustaz ya? Ya. Baik. Daripada Muhammad Zairi Abdul Hafiz, Kelang, Selangor. Saya bekerja sebagai pemandu lori dan selalu membuat perjalanan jauh, lebih daripada 2 marhalah. Sekiranya saya membuat solat jamak dan kasar untuk waktu zuhur dan asar, adakah perlu saya ulang lagi solat asarnya apabila saya sampai rumah? Belum habis lagi waktu asar. Terima kasih Ustaz. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Ya, tidak perlu ulang semula, cuma sunat saja ulang semula. Oh, sunat. Baik.
Seterusnya Munir dari Kajang, Selangor. Ustaz, boleh ke saya solat sunat duha sebelum saya mula bekerja dalam masa pukul lebih kurang 7.30 pagi? Tengok keadaan. Kalau subuh habis 7 suku, okey lah. Kalau subuh habis 7.30, tak boleh lah. Ustaz, dia standard dia 15 minit Ustaz ni? Ya. Baik, faham. Daripada Haji Jaafar, Kampung Talang, Kuala Pilah. Apakah yang dinamakan dengan hari Syak, Ustaz? Hari Syak ni hari yang mana hari tu kita akan dapati awan tak akan memungkinkan kita nampak anak bulan. Kerana dia memang tak dapat bulan. Tiba-tiba ada orang beritahu. Dia nampak. Ketika itu dia panggil Yaum Syak. Tapi tak berlaku dah. Kita dah Yaum Falak, tak ada Yaum Syak. Ni zaman dulu-dulu lah ni. Zaman sebelum kita menggunakan falak. Baik, faham. Daripada Kak Nur Serendah. Assalamualaikum Ustaz. Saya puasa ikut azan subuh, berbuka pun ikut azan maghrib. Dalam radio je Ustaz. Bagaimana Ustaz, boleh ke? Tak boleh. Kena tengok keadaan kalau kita di Kedah macam mana. Betul juga. Kena tengok waktu tu. Kalau radio kadang tak tepat. Ya. Kalau kita di wilayah persekutuan tak apalah sebab katalah radio tunggulah 2-3 minit. Tunggu. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Dulu-dulu orang heboh kes di Malaysia ni tentang ISIS. Apa hukumnya Ustaz? ISIS ni gerakan militan, gerakan keganasan. Jadi jangan ikut je lah. Daripada Zaid Hassan, Sungai Petani, Kedah. Betul ke jika kita tidak solat Jumaat 3 kali berturut-turut dalam masa PKP ini, kita kena solat taubat seperti mana kata Ustazah yang tular baru-baru ini? Dah jawab tadi, tak perlu. Baik. Mungkin hari tadi dia tak dengar kot jawapan tu. Buka kot. Daripada Norma, Kuala Lumpur. Ada yang kata niat puasa qada je akan dapat puasa sunat Syawal tu. Kalau niat dua-dua puasa tu sah tak Ustaz? Sebagai ulama kata sah, tapi better niat niat qada saja. Niat qada saja, faham. Dan kita dapat dua Ustaz ya. Dua pahala. Daripada Faridah pula di Kuala Lumpur, boleh tak puasa ganti kita niat sebut tahun atau niat sahaja? Sebut tahun? Boleh tak puasa ganti kita niat sebut tahun atau niat saja? Saya tak faham Ustaz, macam mana ni Ustaz? Tak, dia ganti niat qada lah. Qada puasa untuk tahun ni cukup lah tu. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Saya Zaidi dari Melaka. Qada Ramadan lah, puasa Ramadan. Qada Ramadan. Macam Ustaz cakap niat tadi lah. Ya. Ustaz dah bagi contoh niat tadi. Betul. Assalamualaikum Ustaz. Saya Zaidi dari Melaka. Saya nak tanya ni Ustaz, sah ke wuduk dalam tandas? Sebenarnya soalan nampak kelakar, tapi sebenarnya untuk yang duduk di flat atau pansapuri sah Ustaz Satu lagi Ustaz, kedudukan tandas tu kan dia tidak menghadap kiblat. Ada bila tandas dia tertutup yang dinding, tak ada hukum larangan apa ya. Baik, faham. Sebab berkenaan benda ni saya dengar banyak versi lah Ustaz. Tak apa. Tapi alhamdulillah ada pencerahan ni. InsyaAllah khairan. Dah habis lah? Ada lagi? Belum lagi. Banyak ni soalan ni. Kejap lah. Ustaz, saya nak tanya ni Ustaz, kalau fidyah satu hari berapa ringgit sebenarnya Ustaz? Ya, kalau tengok negeri, ada yang RM8, ada yang RM2 lebih, pun RM3 lah senang. Berapa Ustaz? RM3? RM3 senang. Kita kira pukul rata lah tu. Ya, pukul rata. Sehari RM3. Kalau sebulan 3 kali 30, RM90 lah. Tapi tadi Ustaz kata macam 10 orang tu macam mana tu? Maknanya kali lah. Itu kafarah. Itu lain. Itu kafarah sumpah. Ini fidyah yang lain. Oh, itu kafarah. Okey, baik. Anizah dari Jeram pula. Jeram ni kat mana Ustaz? Selangor ada Jeram, Kedah ada Jeram. Jeram tak ada Jeram Ustaz. Johor ke tu? Jeram Terengganu ada Jeram. Dekat mana Jeram, Kuala Terengganu? Ada juga no? Tak sangka. Nama tempat Ustaz. Nama tempat. Nak tanya, boleh ke menantu bayar zakat untuk mak dan bapa mertuanya tanpa bertanya dahulu, sedangkan mak dan bapa mertuanya dah pun bayar? Jadi sedekah lah, tak jadi zakat. Jadi sedekah walaupun kita niat zakat. Sebab tak minta izin. Betul juga. Ustaz,
saya hamba Allah, saya ingin tahu apa jawapan yang sentiasa terbuku di hati saya ni. Saya nak tahu jawapan yang sentiasa terbuku di hati saya ni. Saya tidak tahu membaca Al-Quran sebenarnya. Saya ada mendengar satu ceramah daripada seorang ustaz yang mengatakan apabila kita meninggal, amalan-amalan lain boleh dihalau oleh malaikat kecuali membaca Al-Quran. Saya nak tanya, adakah saya berpeluang untuk masuk syurga dengan membuat amal ibadah lain untuk selain daripada membaca Al-Quran tu, Ustaz? Boleh, tapi kita belajar baca Quran. Jangan bincang benda yang lama. Maksudnya teruskan belajar baca Al-Quran. InsyaAllah syurga ni luas, bukan bilik saya, bilik semua orang, InsyaAllah. Assalamualaikum Ustaz, saya Din dari Jasin, Melaka. Apakah hukumnya jiran bela kucing tapi ganggu jiran? Apakah hukumnya orang Islam bela anjing apabila ditegur dimarah? Katanya anjingnya mati, dituduh saya bunuhnya. Tak boleh, orang Islam tidak boleh jaga anjing. Jadi perlu, dia tu kena faham lah. Susah jugalah zaman sekarang ni. Jadi benda ni kena perlu dibincang oleh pihak berkuasa. Jadi dia perlu, kalau kita ada kuasa di taman tu, kita boleh jumpa lah pihak pengurusi, jumpa kita bagi orang Islam, kita ada undang-undangnya. Jadi dia tak boleh ikut suka hatinya walaupun dia kata hak dia. Tapi perasaan orang Islam yang ni kena jaga juga. Di atas benda kita kena jaga perasaan jiran-jiran. Jangan ikut otak kita je. Baik, daripada siapa ni, Norma Kuala Lumpur, katanya sah ke tidak puasa saya kalau saya niat dua-dua? Sebab ada kata yang tak sah. Maksudnya qada dan puasa sunat Syawal tadi sah. Qada saja. Okey, niat qada saja. Baik. Jadi kata kalau sebelum ni dia buat dua-dua, macam mana Ustaz? Niat utamakan, insya-Allah sah, insya-Allah. InsyaAllah terimalah tu. Baik Ustaz, setakat ini dahulu untuk Nordin Klasik 21 Mei 2021. Pesanan daripada Ustaz sebelum kita menutup tirai. Sejam 5 minit sekejap. Jadi kita ucap selamat Hari Raya sekali lagi. Teruskan beribadat kepada Allah. Saya ada buku Fiqh Jihad sekarang ni. Baik. Yang menerangkan tentang Palestin. Sesiapa saya yang nak buku tersebut boleh kontak PA saya untuk Nur 018 381 4308. Nama dia Nur 018 381 4308. Dan kalau siapa pada program online boleh kontak dia juga, insyaAllah. Ya. Baik, kita akhiri dengan doa. Kita minggu depan tapi bukan dikongsi juga di telefon. Sedih kan? Tapi tak apa, kita baca doa dulu Ustaz. Kita tutup dengan doa. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih semua. Teruskan berdoa, mudah Allah Taala mengangkat bala daripada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih yang berbahagia Ustaz Fawaz Fazil Nur.